Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam sejahtera rakan-rakan guru, SK Kubur Panjang dan juga pentadbir. Sajalah saya buat sesi recording ni. Nak try dulu, nak buat secara live, nak share secara live dengan kawan-kawan. Mungkin lepas ni lah. Okey, saya nak try tengok sejauh mana dari segi teknikal lah. Dari segi teknikal saya nak tengok sejauh mana saya punya fungsi Google Meet secara recording ni jalan elok tak. Okay. Officially-nya saya nak berkongsi lah sedikit berikutan dengan perkembangan semasa bagi sekolah kita. Yang minggu depan anak-anak tahun 4 seramai 92 orang tak silap yang akan menerima peranti cerdik iaitu jenama iPad untuk keseluruhan 4 kelas lah. Masa Muhammad, saya nak share berkaitan kita nak imbas kembali lah, dan juga nak bugarkan kembali tentang kuota delima ni lah, sebab peranti yang akan dipinjam, istilahnya dipinjam. Aktiviti PDPR adalah melalui kuota delima lah. Macam background belakang saya ni dan juga skrin yang saya share ni lah. Okey, ni paparan cikgu, paparan kita lah, paparan kita. Jadi untuk membudayakan ke arah membudayakan delima ni, kita nak tengok balik lah. Terutama saya dah upload satu dokumen bertajuk penggunaan asas Google Classroom dalam Telegram. Siapa-siapa yang tengok tu boleh tengok balik lah. Boleh tengok ni rupa dia ni. Sekejap saya share entire screen, senang nak ni lah. Okay, panduan asas Google Classroom ni. Kalau kawan-kawan boleh tengok ada 22 muka surat. Okay. Ilmu tentang pelaksanaan PDPR melalui Google Classroom ni, bukanlah saya kata nanti dah terima peranti anak-anak kita ni terus nak guna Google Classroom. Atas kita selaku guru mata pelajaran bagi 4 kelas terbabit, sebab saya tengok ratus murid yang akan menerima peranti setiap kelas tu hampir 2/3 lah, hampir 2/3 kan. Jadi beberapa orang murid yang bukan B40 sahaja yang tidak menerima peranti tu. Jadi ada baiknya kita mula pelan-pelan lah. Buka balik classroom yang kita dah buat tu. Kita letak bahan di sana. Okey, lepas tu pelan-pelan lah bimbing murid yang ada peranti tu khususnya lah. Tapi insyaAllah saya akan cuba bantu guru-guru yang terlibat ni lah. Untuk dari segi teknikal macam mana nak selesai step yang pertama tu. Sekarang kita menghadapi masalah pertama ialah murid-murid kita ni berkongsi peranti dengan ibu bapa. Jadi bila berkongsi peranti dengan ibu bapa, akaun Google Gmail yang ada yang sedia didaftar pada peranti tersebut, bila kita daftar, bila mereka ni nak daftarkan email delima anak-anak mereka ni, dia jadi konflik. Sebenarnya dia ada step yang betul, step yang sepatutnya di situ perlu disetting sebelum kita minta mereka pasang apps Google Classroom, ataupun mereka nak masuk portal delima tu melalui incognito ke apakah. Terlebih dahulu step teknikal tu kita kena perlu ni lah kalau mereka menggunakan peranti yang berkongsi dengan ibu bapa lah. Tapi kalau yang peranti cerdik yang akan diperolehi ni, insyaAllah tak ada masalah, terus boleh masuk sahaja. Cuma peringkat awal ni kita cubalah selesai tengok keadaan macam mana, match that progress dengan SIM card yang dibagi oleh KPM tu. Tengoklah macam mana nanti. Tapi apa yang penting sekarang ni, lama dah kan kita tak buka Google Classroom ni. So kita nak tengok balik lah macam mana murid nak turn in nanti.
macam mana kita nak graded, macam mana kita nak create assignment, tu yang pentingnya lah. Jadi panduan asas Google Classroom oleh Ustazah Nur Hikmah ni, Siti Nur Hikmah, saya pinjam dia punya panduan asas lah. Ustazah Siti Nur Hikmah ni merupakan salah seorang guru digital Kedah lah dalam tim yang saya pun bersama dalam kumpulan tu. Jadi saya pinjam set, kita boleh baca sama-sama lah PDF ni. Manual PDF ni macam mana nak cipta kelas, macam mana nak invite murid, macam mana nak kongsi kod ataupun kita nak jemput melalui email tu, macam mana kita nak create material, assignment, tajuk dalam tu. Nanti saya buat hands-on sikit lah. Ni boleh baca sendirilah, boleh sebenarnya kita dah melalui pengalaman ni hari tu. Cuma kita tak apply dengan murid je, itu saja. Jadi sekarang ni bahan-bahan yang kita dah, bahan-bahan PDPR sedia ada yang kita buat dalam Telegram, dalam WhatsApp tu kita pindahkan ke Google Classroom, tak ada masalah. Tapi bila murid dah boleh match dengan switch account di peranti apa, okey, lepas tu insyaAllah semua, tak apa dah. Ajak mereka turn in sahaja. Ajak mereka turn in. Ataupun kita upload file Microsoft Word ke, kita upload file Excel ke, slide ke, Word ke, kita kena guna fungsi make a copy ni. Make a copy for each student. Kita cuba explore nanti. Saya hanya bagi asal aja. Kemudian langkah membina assignment, kalau kita nak guna Google Form, kita nak letak dalam tu macam mana. Okey, macam mana kita nak buat quiz assignment, macam mana kita nak buat quiz ringkas question dalam tu. Ni memerlukan eksplorasi lah. Kalau saya duduk terang semua, tak ada hands on, kita tak tahu. Ni paling penting ni lah, menyemak tugasan pelajar. Kita dah boleh menyemak di sini, kita boleh graded dah kat mereka. Kemudian kita nak return balik pada murid ni. Okay. Return tu nak bagi tahu murid, nak tengok ke mana markah dia. Dia boleh nampak ke kat Google Classroom tu. Dan macam tu lah. Okey, nanti kawan-kawan baca lah 22 muka surat ni. Kemudian cuba hands on di Google Classroom. Okey, saya nak buka Google Classroom. Okey, ni contoh Classroom yang saya buat lah. Jujurnya saya pun tak guna Google Classroom sepanjang tempoh ni. Awal itu cubalah buat. Okey, saya padam ni ya. Ni kelas 1 cekal saya ni. Okey, ni depan kan. Depan. Okay, kita carilah kelas kita yang kita nak libatkan, contohnya lah. Saya nanti akan buat RBT tahun 4 ni lah. RBT tahun 4 ni. Okay, saya nak ambil contoh satu cekal, tak apa lalu buat contoh ya. Okay, di paparan kita ada stream, kita ada classwork, kita ada people, kita ada grade. Ni depan dia. Okay, katalah kita nak buat Google Meet dengan murid, kita boleh gunalah pautan ni. Kita boleh guna pautan yang ni. Tapi pastikan pautan ini kita masuk dulu, yang bagi murid masuk dulu sebab dia control hosting kita. Itu kelemahannya lah. Okey, classwork ni tempat kita membina assignment pada murid lah. Saya dah create satu saja contoh. Saya ambil semula entry-entry dalam Telegram ni nak masukkan ke sini. Okey. Tapi yang paling penting sekali bila kita sana dengan murid, kita letak people ni kita cikgu. Okay, katalah nak add guru, add di sini lah. Add murid yang ni. Ya, itu dah add dah. Cumanya ada hak yang kelabu ni. Hak kelabu ni maksudnya mereka tak berjaya login lagi lah. Tak berjaya login ke Google Classroom ni. Ataupun tak berjaya login ke Portal Delima. Sama je lah. Okay. Yang ni maknanya device yang mereka guna tu, tahun 1 ni kongsi dengan ibu ayah lah kan. Maknanya ibu ayah mereka berjaya mendaftarkan akaun Google Classroom di akaun Delima lah, akaun Delima. Sama saja. Google Classroom adalah salah satu aplikasi Delima. Okay, 16 student saya di satu cekal ni berjaya dah daftar masuk ke dalam ni. Kalau saya nak laksana Google Classroom melibatkan 16 orang ni boleh dah. Cumanya 2 kali kerja lah juga. Di Telegram nak tengok, di Google Classroom nak tengok. Tapi at least
sekurang-kurangnya kalau kita berjaya ni ada dah ni. Ada dah track record saya tunjuk maksudnya ni dalam ni. Dalam analytic di apa? Di admin ni boleh baca ni. Okey, ni guru bawah. Okey, track record ni. Murid ni Nur Zahira Fatia, 4 Bestari, 22 Julai, daftar 21 September. Okey, progress login dia berlaku terakhir 21 September. Jadi bila ada penggunaan Google Classroom ni, dia akan naik kat sini lah. Ataupun murid login ke portal Delima. Macam ni. Dia login masuk ke site ni, site Delima ni. Jadi analytic akan timbul di sini. Saya boleh check lah. Boleh filter download apa semua analytic ni. Okey, nak cerita tentang Google Classroom je hari ni. Okey, di paparan guru ada graded ni. Di graded ni, okay, line saya tak apa nak clear. Okey, saya dah cerita assignment banyak orang ni. Banyak mana kita buat assignment, banyak tu lah dia akan ke kanan ni. Okey, saya akan P ni, banyak ni. Okey, di mana? Sini lah kita nak graded ni. Kata murid, 16 murid ni akan timbul di sini. Di sini kan? Di sini 16 dia dah berjaya login. So, kita boleh graded kan. Kalau kata dia turn in dia punya kerja ni, akan masuk ke sini lah. Okey, nanti saya akan buat sesi yang lain untuk turn in ni. Untuk murid turn in. Ni sekadar untuk asas kita sebagai cikgu. Refresh balik benda-benda ni ya. Kita boleh graded ni. Boleh graded kat mereka ni kalau mereka kenal sebut eja angka 21 ni, yang turn in tak ada. Yang assign 14. Tapi kita pergi graded 2. Saya pergi graded siapa ni pun tak tahu. Kita tengok ni paparan dulu lah kita boleh tengok. Saya graded kat siapa. Siapa saya graded ni. Kita boleh cari di sini lah. Saya pergi graded kat Alia Zahra dengan Isyad Kushairi ni. Awal itu. Alia Zahra ni anak saya try lah nak masuk dalam ni kan. Okey, boleh tengok balik. Saya nak sentuh basic je lah ni. Kita tengok balik macam instruction ni di sini lah. Instruction nak di sini ni. Okey, student work di sini ya. Kita nak pergi balik. Patutnya kita pergi ni assign. Bilangan tugasan yang kita assign. Bilangan turn in tak ada. Okay, katalah kita nak kita tengok all student dia tak pergi. Okey, kata kita ambil satu student yang kita nak tengok dia punya hasil kerja dia lah maksudnya. Okey, baik, saya sambung sikit sesi rakaman ni. Nak tambah sikit lagi. Kemarin tergendala sikit lah disebabkan talian. Okay, pagi ni agak baik sikit. Okay, saya nak sambung. Jika kita create assignment dalam Google Classroom, kita boleh assign kepada beberapa kelas di sini. Macam dalam manual tu lah. Dalam manual, sebelum kita klik assign ni, kita pilih kepada kelas mana kita nak assign. Katalah saya nak assign kepada dua-dua kelas ni. Jadi menjimatkan masa sikit lah. Tapi satu benda yang kita amalan kebiasaan sekarang, bila kita buat PDPR, kita menggunakan modul ataupun buku aktiviti bagi tahap 1 macam saya. Okey, kita minta murid-murid kita buat dalam buku aktiviti kan. Jadi jika berhasrat untuk meminta murid menghantar melalui Google Classroom, kita kena add satu muka surat lah sini, bagi tahu arahan. Jadi macam agak berperingkat sikit lah. Kita nak add setiap muka surat tu.
Okey, nanti saya akan tunjuk macam mana cara di paparan murid. Dia nak add kena sesi lain lah. Sesi yang ni saya khusus pada benda-benda yang kita nak assign lah untuk guru assign. Lebih baik kita kalau kita nak gunakan Google Classroom, contohnya kita nak assign Google Form sebagai latihan, sangat elok lah. Sangat elok lah kepada murid kita. Kemudian ataupun kita nak suruh dia tengok material. Contohnya macam saya ni, saya ataskan bahan site saya, pautan site ni. Saya membina bahan pembelajaran melalui Google Site sejak 2-3 minggu yang ke belakang ni lah. Contohnya ni. Okay, Google Site ni pun adalah salah satu apps Delima jugalah. Apps Delima lah. Okay, PDPA automatik ni saya buat ikut tarikh. Kebanyakan interaksi saya berada dalam Telegram tu lah. Bila nak hantar satu muka surat, murid hantar Telegram kan, ambil snap satu muka surat, hantar, ambil snap satu muka. Kalau kita nak guna Google Classroom ni, satu kemahiran yang perlu ada kepada ibu bapa dan anak-anak yang mereka bimbing. Kalau tahap 2 mungkin kita boleh bimbing lah. Boleh bimbing tapi tak semualah boleh adapt kan. Kita kena ajar mereka snap 2-3 muka surat, kemudian gabungkan, guna cam scanner tu jadikan PDF, barulah boleh atas sekali saja. Dia akan turn in dalam ni. Tu teknikal dia lah. Teknikal yang perlu kita adaptasi pada murid-murid kita lah. Di samping dia belajar benda-benda yang berkaitan dengan apps ni lah. Sebab bukan manfaat sekarang saja, akan datang pun dia akan bawa sampai ke pusat pengajian tinggi lah benda-benda macam ni kan. Okey, apa saya nak cerita tadi? Okey, bahan-bahan dalam Google Site. Katalah saya ambil yang tadi 30 Jun kan. 30 Jun punya bahan ni. Okey, 30 Jun punya bahan. Okay, ada objektif apa semua. Tapi kalau kita nak salin satu-satu ni pun boleh juga. Contohlah kita buat sini kan, objektif ni kita nak copy. Tak payah menaik dah. Katalah kita, ataupun di Telegram sekalipun, kita copy bahan tu masuk dalam ni, letak dalam instruction ni. Lepas tu buat instruction di bawah ni. Typekan instruction, baca nota ke apakah. Okay, baca nota. Baca nota yang cikgu sediakan dalam Google Site di bawah. Okay, kalau ada video kita boleh atas video di sini. YouTube ni kita ambil pautan. Katalah di Google Site saya ni ada pautan video kan. Ada pautan video. Macam mana nak ambil pautan video ni lah. Pautan video ni ada dalam channel saya. Okay, ni boleh preview. Ni paparan preview di PC lah. Okay, saya nak copy video URL. Kena preview dulu, boleh copy sini kan. Copy di sini, paste. Kemudian search lah. Okay, kita ataskan video di sini. Untuk PDPR hari ni, katalah kita nak muatkan dalam satu assignment ni semua bahan-bahan yang hari tu. Boleh lah. Ataupun terpulang pada kreativiti cikgu, rasa nak kena asing lah. Okay, dia nak bagi ringkas, boleh gabung sekali. Okay, kalau ada Google Form, masukkan di sini. Quizy pun boleh. Cuma tugasan bertulis lah agak ni sikit. Bila dah siap, tapi digalakkan pada kita nak galakkan penyertaan murid tak ikut masa kan. Kita klik no due date. Kemudian point markah ni kita kira lah. Kita nak letak berapa, kita boleh ubah. Katalah nak ubah 20 sahaja. Markah untuk assignment kali ni kelas tu. Okay, kemudian kita boleh check apa? Save draft. Kita buat, kalau kata nak assign terus lah. Assign. So murid yang dah join kita punya classroom ni, macam saya beritahu 16 orang tu akan, kita boleh tengoklah di sini. People ni kan ada 16.
Kemudian assignment ni kita boleh tengok, kita klik sini, kita tengok view assignment, assign kepada 16. Kalau ada murid katalah dia hantar dah kerja dia, kita akan nampak di sini turn in berapa orang. Jadi yang turn in lah kita perlukan gradekan mereka. Gradekan mereka di sini. Di sini. Okey, saya rasa itu sahaja kosian ringkas saya, lebih pada 15 minit dah ni. Saya akan buka satu sesi yang lain lah untuk ni, untuk kita sembang lagi mengenai apps Delima. Contoh macam Google Site tadilah. Google Site tu, Google Site pun ada feature baru. Jadi apa yang perlu kita buat dalam tempoh sekarang, tempoh ni sebab tak tahu lagi bila nak pergi sekolah kan. Jadi perlu adaptasi lah dengan kaedah hybrid learning ni. Kita panggil hybrid lah kan. Hybrid kadang ada masa nanti dibenarkan pergi sekolah, ada kumpulan murid yang pergi sekolah, ada kumpulan murid yang duduk di rumah. Jadi mau tak mau kita perlu adaptasi lah sedikit demi sedikit platform pendidikan digital yang rasmi Delima ni. Sebab banyak apps. Saya pun masih belajar, masih dalam proses untuk mendapatkan certified lah ni. Macam Google Meet pun banyak benda. Kita boleh lah sekali-sekala kita buatlah Google Meet kan dengan murid kita. Faktornya ialah kita nak tarik lebih ramai murid menyertai, dan juga sikit-sikit kita bagi satu persepsi barulah kepada ibu bapa di luar sana tentang pentingnya pendidikan digital ni. Pendidikan secara hybrid ni digabungkan nanti dengan kaedah bersemuka. Bila murid pergi sekolah, itu yang kita panggil blended learning tu, ataupun kita bagi bahan terlebih awal, kita panggil flipped learning. Pembelajaran teradun, blended teradun kan. Murid-murid secara tidak langsung memperolehi kemahiran yang asing lah. Sebelum ni dia tak tahu. Bila dia melalui pengalaman seperti ini, pengalaman ni akan memberi manfaat kepada anak murid kita pada masa akan datang lah. Tak sama dah, suasananya tak sama. Kalau kita dulu pendidikan digital ni kita kenal Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint sahaja. Tetapi anak-anak kita ni jauh lebih perkembangan dia. Jadi pelan-pelan lah kita ni. Kalau kita kata tak mahu tu payahlah kan. Payahlah. Jadi moga perkongsian ni memberi manfaat lah kepada anda semua. Dan saya pun bersedialah segi mental fizikal lepas ni sekiranya teknikal tentang login Delima ni murid-murid kita hadapi, rujuk saya terus. Adakah saya perlu reset nanti, adakah saya perlu guide macam mana nak adapt dengan peranti, nak switch account. Okey. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.